Sedapnya. Hari Jom ni buat makan. makanan ke? Ya. Hari ni Cikgu Su saya bawa macam-macam makanan. Ada nasi, ada lauk. Sedapnya ni. Tengok banyak sangat makanan saya bawa. Cukup tak? Tapi Cikgu Ira, macam ada bau yang tak menyenangkan lah. Bau? Bau Ha. apa? Rasanya macam dah rosak makanan ni. Tapi apa punca makanan rosak ya? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu saya nak tanya, siapa di sini suka makan? Mesti semua orang suka makan, betul tak? Tapi ada makanan yang boleh kita makan, ada makanan yang tidak boleh kita makan, iaitu makanan yang rosak. Tapi persoalannya ialah macam mana kita nak kenal makanan yang rosak? Jangan risau sebab hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita mengenali makanan yang rosak bersama dengan cikgu kita yang cantik-cantik. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu-cikgu kita. Bersama dengan kita semua hari ini, Cikgu Suhaila Satneh dan juga Cikgu Syairah Serman. Apa khabar cikgu-cikgu sekalian? Alhamdulillah sihat. Han. Saya lihat senyuman cikgu-cikgu kita tenang rasa. Dan kita juga bersama dengan juru bahasa kita iaitu Puan Nur Hasliah Hairul Anwar. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu-cikgu kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, untuk segmen ini, apa yang akan kita belajar cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen ni boleh saya Boleh cikgu, silakan. buka slide. Okey, tajuk kita pada hari ini, makanan rosak, apakah puncanya? So untuk segmen pertama, kita akan sebelum saya bacakan dahulu standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okey, standard kandungan untuk tajuk hari ini, makanan rosak dan juga punca makanan rosak. Okay, standard pembelajaran kita ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini, mengenal pasti makanan rosak, mengenal mikroorganisma dan juga faktor pertumbuhan mikroorganisma, dan yang terakhir sekali kita akan belajar berkaitan bagaimana kita nak memerihalkan makanan yang rosak. Okey cikgu. Jadi bila kita fokus belajar hari ini, kita akan mengenali apakah makanan yang rosak dan apakah makanan yang elok. Betul cikgu ya? Ya, betul. Okey cikgu. Jadi apa lagi yang akan kita fokuskan? Okey, untuk segmen pertama ni, sebelum kita nak mengetahui apa punca yang menyebabkan makanan rosak, kita perlu tahu terlebih dahulu ciri-ciri yang menunjukkan makanan tu telah rosak. Betul cikgu. Secara umumnya, ada 4 ciri yang boleh kita pelajari dan untuk kita ketahui makanan tu telah rosak. Yang pertama, makanan tu mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Atau senang kata bau busuk lah Lokman. Ya, betul cikgu. Ya, yang kedua, dia akan berubah warna. Makanan tu berubah warna. Okey, macam contoh gambar kat sini, gambar sayur tu. Yang ketiga, berubah dari segi tekstur ataupun bentuk. Ya. Contohnya macam buah apple, kalau masih segar, buah tu elok je, licin Betul je. cikgu. Sedap dipegang. Sedap dipegang, harum kan? Betul cikgu. Okay, bila dah rosak, biasanya tekstur dia berubah, dia jadi kecut. So yang tu yang dikatakan sebagai berubah tekstur. Dan ciri yang terakhir adalah berubah dari segi rasa. Bila dah rosak, biasanya buah ada yang bertukar jadi masam. Betul. Macam itulah. Okey cikgu. Seterusnya kita nak buat aktiviti apa cikgu?
Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak uji Luqman dan juga murid-murid kat rumah faham tak apa yang telah diterangkan oleh Cikgu Su tadi. Jadi cikgu nak uji Luqman sebagai mewakili murid-murid kat rumah. Okey. Cikgu akan baca satu penyataan, nanti Aiman akan cari penyataan tersebut kemudian letakkan pada gambar rajah yang telah disediakan. Okey. Pertama, cikgu suka guna daripada mata. Kita tengok mata kan? Mata, cikgu nak Aiman cari perkataan berubah warna. Berubah warna. Okey, baik. Jadi di tangan saya berubah warna. Okey. Jadi saya letakkan di gambar sayur, cikgu. Oh, sayur. Okey. Betul tak Cikgu Suhaila? Kalau Betul ke, makanan cikgu? rosak, Tepat sekali. Okey. tepat. Disebabkan Luqman telah menjawab betul, cikgu sediakan stiker. Ganjaran, cikgu Ya, stiker Okey. ganjaran. Aiman boleh pilih Boleh. stiker warna apa, kemudian lekatkan pada aktiviti nombor 1. Okey, baik. Jadi saya pilih warna merah. Boleh ya kawan-kawan di rumah? Okey, cikgu. Okey, seterusnya daripada mata kita turun ke hidung. Ya. Hidung, makanan rosak dia ada satu bau yang sangat tidak menyenangkan iaitu berbau busuk. Ya. Okey, Aiman cari penyataan tersebut. Baik. Saya cari iaitu bau yang tidak menyenangkan. Okey, bau yang Okey. tidak menyenangkan. Okey, cari gambar mana makanan baik. rosak. Gambar yang bersesuaian. Saya rasa pada gambar kerang. Kenapa? Kerang busuk, cikgu. Sebab kenapa? ada saya nampak lalat, cikgu. Oh, betul tak betul. Cikgu Suhaila? Tepat Betul ke, cikgu? Tepat Yeay. sekali. Sebab apa lalat mudah tertarik kepada benda yang berbau busuk. Betul. Bila ada lalat, kita pun hidung tak rasa selesa. Betul, cikgu. Very good, Luqman. Okey, cikgu. Okey, seterusnya bila rasa turun ke bawah daripada hidung ke mulut iaitu rasa, kita akan bila makanan rosak rasa dia sangat tak best, rasa sangat tak sedap. Setuju, cikgu. Rasa dia masam. Okey. Rasa dia rasa yang tidak macam Tak sedap. tak Tidak sedap sedap. kan. Betul. Okey, Okey, Aiman cari. jadi berubah rasa. Jom kawan-kawan bantu saya. Kita pilih gambar yang mana Itu, menunjukkan Luqman. Yang mana satu berubah menunjukkan? rasa. Okey, saya rasa pada nasi. Jadi, kita lekatkan dahulu dan kemudian kita tanya cikgu. Betul ke, cikgu? Betul tak Cikgu Su? Betul. Betul. Yeay. Apa alasan Luqman memilih gambar nasi tadi? Sebab biasanya bila dah Betul. rosak, memang nasi akan ada satu rasa yang Betul, cikgu. yang tak Masam. sedap, dia masam. Ya. Okey, Dan dia Aiman, melekit. jangan lupa letakkan stiker. Okey. pelekat. Jadi dah 3 gambar. Dah Saya tiga tambah betul, lagi 2, boleh cikgu letak tiga. Ya. Okey, baik. 2 dan yang ketiga. Okey, terima kasih cikgu bagi ganjaran kepada saya. Dan terima kasih juga untuk Luqman Ya. sebab menjawab dengan Mewakili betul murid-murid dan rumah, jawab tepat. dengan betul. Okey, seterusnya Yang terakhir. Aiman kena cari penyataan yang menerangkan berubah tekstur. Okey, jadi sudah pastilah gambar yang terakhir iaitu buah apple. Okey, sangat Okey. tepat. Okay, very good. Okey. Luqman. Jadi cikgu, adakah ganjaran untuk saya yang terakhir ni? Ada. Sebab dah Okey, menjawab saya dengan memang tepat minat benar dan- dengan ganjaran ni. Baik cikgu, saya sudah pun menjawab soalan dengan baik. Sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Suhaila Satneh. Kita ada Cikgu Syairah Serman dan juga jurubahasa iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar. Okey cikgu, untuk segmen ini
kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk segmen ini kita akan berfokus kepada apakah punca yang menyebabkan makanan rosak. Okey, seperti yang kita lihat dekat skrin ni adalah contoh-contoh makanan yang telah rosak. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan makanan rosak. Okey, makanan rosak biasanya adalah makanan ataupun minuman yang terdedah dan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, apa tu mikroorganisma? Okey, mikro maksud dia kecil ataupun halus. Organisma tu benda hidup. So, jadi makanan rosak ni adalah disebabkan tindak balas oleh mikroorganisma ataupun benda hidup yang halus. So, mikroorganisma ni berada di sekeliling kita. Ada di tanah, di udara, dalam tanaman, dalam makanan kita dan juga ada sebagainya berada dalam badan kita juga. Betul. Di mana-mana cikgu Di mana-mana. Macam mana nak tengok macam mana rupa bentuk dia? Dia tak boleh dilihat dengan mata kasar melainkan kita menggunakan mikroskop. Okey. Jadi untuk punca kepada makanan rosak, terdapat 2 kategori mikroorganisma iaitu kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kulat dan yang kedua bakteria. Ya. Okey. Kulat. Kita lihat kulat apa Boleh, ni kulat? Okey. Kulat ni hidup di dalam tanah, sampah sarap dan juga di atas organisma lain, termasuk di atas makanan. Jadi kalau kita lihat kepada roti yang rosak tu sebenarnya, kita nampak ada kulat. Yang tu adalah kulat yang tumbuh di roti tadi. Oh, itu kulat cikgu Ya, kulat. Okey. Ataupun kadang-kadang kita panggil kulapuk kan. Okey. Berikutnya, apa lagi? Okey, kulat ni membiak secara spora. Okey. Sebab tu kita nampak macam kulat tu ada macam berbulu sikit Betul, kat atas cikgu. kan. Tu sebenarnya kalau mata kasar kita nampak macam tu, tapi bila bawa mikroskop gambar dia berbeza sebenarnya. Okey. Kita lihat contoh kulat bila kita lihat di bawah dia menggunakan mikroskop. Okay, ini adalah 3 contoh kulat bila kita lihat menggunakan mikroskop. Yang pertama penicillium, kedua yeast dan yang ketiga adalah kulapuk. Oh. Yang selalu atas roti cikgu yang mana? Kalau atas roti biasanya kita buat kulapuk ni. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, boleh cikgu sambung lagi? Boleh cikgu, silakan. Okey. Kita lihat kepada mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Yang kedua adalah bakteria. Okey, bakteria ni dia aktif dengan cepat pada suhu bilik dan juga kelembapan yang sesuai. Okey, suhu bilik tu biasanya dalam 27 darjah Celsius. Okey, boleh hidup di udara, air, tanah dan di dalam tumbuhan, haiwan termasuklah manusia. Okey, boleh memberi manfaat ataupun mendatangkan mudarat kepada kita juga. Dan satu lagi, sesetengah bakteria boleh menyebabkan penyakit seperti bakteria E. coli boleh menyebabkan cirit berit. Kalau bakteria Vibrio cholera boleh menyebabkan penyakit taun ataupun kolera. Satu lagi fakta tentang bakteria. Okay, bakteria juga untuk bakteria yang baik, dia boleh melambatkan pertumbuhan kulat pada makanan. Selain itu, ada juga bakteria baik yang boleh menghasilkan vitamin B kompleks dan juga vitamin K. Okey, saya ingat bakteria ni semua yang tak baik. Ada juga yang baik. Ada juga bakteria yang baik. Faham? Okey cikgu, silakan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, untuk topik ini kita melakukan 2 eksperimen, 2 mini eksperimen bagi melihat apakah faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni tumbuh dengan cepat. Okey, untuk eksperimen yang pertama saya serahkan kepada Cikgu Ira. Okey, seterusnya Aiman, cikgu bergerak ke sana. Boleh cikgu, silakan ambil tempat. Okey, untuk eksperimen pertama, apa yang murid-murid perlu sediakan adalah air dan juga roti. Roti ni perlu 2 keping. 2 keping. Okey. 1 roti macam ni. Okey, masukkan roti dalam renjiskan air pada roti A, sementara roti B tidak direnjiskan air ataupun tidak disemburkan air. Okey, cikgu dah sediakan 2 plastik iaitu A
dan juga plastik, Plastik B. B. Dan 2 roti ni masih lagi elok cikgu Ya, masih Okey. lagi elok cikgu sediakan. Okey, kemudian renjiskan roti pada roti A. Renjiskan air pada roti A. Renjis ya, jangan sampai banjir ya. Renjis sahaja. Okey. Renjis pada roti A tapi tidak pada roti B. Kemudian cikgu? Masukkan roti A ke dalam plastik. Okey, masukkan ke dalam plastik. Hilangkan Dua-dua roti cikgu Dua-dua roti. Okey. Sementara roti B, murid-murid kat rumah dan juga Hakim, Ya, cikgu. tak perlu buat apa-apa, hanya masukkan sahaja ke dalam plastik B. Mungkin kita punya murid-murid di rumah juga boleh turut serta. Minta dengan ayah, ayah nak roti ya, nak buat eksperimen. Eksperimen ni sangat senang. Ya, betul cikgu. Boleh buat. Okey. Kemudian Dah siap macam ni. A dan juga B. A tadi kita renjiskan air, manakala B kita tak buat apa-apa, tak Betul. renjiskan air. Kemudian letakkan roti yang telah direnjiskan air ni pada tempat ataupun kawasan yang gelap, sedikit gelap. Biarkan selama 5 hari. 5 hari. Ya, 5 hari Okey. kita nak tengok pembiakan kulapuk dan juga bakteria. Mungkin Okey. murid-murid tertanya-tanya kenapa mesti guna 2 keping roti. Betul. Sebabnya kita nak lihat perbezaan roti yang telah dibasahkan tadi dan juga roti yang masih kering. Sebab tujuan eksperimen ni adalah kita nak lihat faktor pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Macam kat sini kita ambil contoh roti tadilah. Ya. Okey, setelah 5 hari cikgu dah bawa kat siap-siap memandangkan masa yang terhad di Betul. studio. Okey, selepas 5 hari pada roti B tidak berlaku apa-apa tindak balas. Masih lagi elok, cantik. Masih lagi elok. Macam roti pertama tadi Betul. yang tak ada apa-apa pertumbuhan mikroorganisma. Manakala roti B sedikit Bertukar wajah cikgu. bertukar wajah. Dah tak cantik. Ada tumpuk-tumpuk Ada cikgu tumpuk-tumpuk, ada warna Tumpuk. hitam, Hmm. ada kulapuk. Okey, itu sahaja untuk eksperimen pertama menggunakan Okey. roti. Okay, saya tambah sedikit. Boleh cikgu, silakan. Okey, untuk eksperimen tadi menunjukkan bahawa kelembapan tu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dia membantu pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Kalau kita lihat tadi roti B tu masih lagi kering. Betul. So tak ada mikroorganisma yang ada mudah nak tumbuh lah. Berbanding roti A yang kita dah basahkan. Jadi mungkin juga plastik tadi dah ada sedia ada mikroorganisma kat Betul. dalam tu. Jadi mempercepatkan pertumbuhan mikroorganisma pada roti A tadi. Ya. Terima kasih Cikgu Su. Okey, seterusnya untuk eksperimen kedua, Kita nak lihat pula faktor ataupun kesan haba terhadap mikroorganisma. okey. Untuk eksperimen kedua ini kita menggunakan nasi. Hari ini cikgu bawa nasi yang segar, masih segar, baru masak, elok, tak ada tindak balas apa-apa, baru keluar daripada periuk. Okey, cikgu sediakan 2 bekas, iaitu bekas A dan juga bekas B. Okey. Masukkan sedikit nasi ke dalam bekas A. Juga masukkan pada sedikit bekas B. pada bekas B. Okey. Mau nasi A dan juga B. Okey. Hakim nampak kan? Cikgu Nampak, letak cikgu. nasi A dan juga B. Okey, seterusnya masukkan nasi yang telah diletakkan dalam bekas A ni ke dalam peti sejuk. Sebab kita nak uji ataupun buat eksperimen kesan nasi dan juga haba. Ya. Manakala untuk nasi B, kita hanya letakkan pada permukaan ataupun pada suhu bilik sahaja. Okey. Setelah 5 hari, nasi pada Nasi bekas pada A tak ada perubahan. Betul tak Cikgu Su? Ya, betul. Manakala untuk nasi bahagian B, dia berlaku Cikgu Ira tindak dah balas. bawa Saya dah hasil sediakan. akhir yang telah dibuat eksperimen bersama murid di sekolah. Sebab kalau kita nak buat, kita memerlukan tempoh 5 hari lebih Lama kurang. cikgu Siaplah eksperimen Jadi kita kan. ambil yang dah siap terus. Ya. Dah siap terus dan sangat berbau kuat Betul. dan tidak menyenangkan lah. Ya.
Okey, Jadi Aiman boleh jangan tengok. dibuka cikgu ya. Jangan dibuka. Jangan Yang pengsan cikgu kita kan. Okey cikgu, ini yang tak boleh dimakan Tak boleh makan. Okey. Nasi dalam peti masih elok. Okey. Baik. Jadi murid-murid kita di rumah boleh cuba cakap mak nak sikit nasi sebab adik nak buat eksperimen. Kena minta izin dulu dengan mak kan, terkejut mak mana pula nasi aku ni kan. Okey cikgu. Tiba hilang kan. Satu Okey, lagi manfaat daripada eksperimen ni tadi yang mana membuktikan haba bertindak balas dan mempercepatkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi apa yang kita pelajari kat sini, kalau ada nasi lebih, jangan biarkan atas meja. Jangan simpan dekat luar, simpan di peti sejuk. Ya. Tak adalah kita membazir. Betul. Kalau tak sayang cikgu Kalau tak sayang makanan. Betul. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga, cikgu nak Aiman pilih makanan yang ada atas meja. Pilih makanan, 3 makanan yang masih elok. Okey. Manakala 3 makanan tidak elok ataupun yang sudah rosak. Okey. Jadi yang elok saya masukkan bekas Ke dalam bekas kanan. warna oranye yang kanan. Okey. Dan yang tidak elok di bekas kiri Ya. Ya, Okey, betul. 3 yang elok. Baik, saya Okey, pilih dulu. boleh pilih mana? Yang pertama ialah buah apple. Saya tengok buah apple ni elok sebab dia tak lembik, pegang pun sedap. Jadi saya rasa buah ni masih lagi elok. Tapi tak apa, kita akan dengarkan jawapan selepas ini. Satu. Yang kedua, buah jambu. Betul ke cikgu Buah jambu kan? Buah jambu, betul. Saya memang suka buah jambu ni. Baik. Jambu batu. Buah jambu ni pun saya tengok tak lembik, kemudian sedap dipegang. Warna macam mana? Warna masih lagi cantik cikgu, Lagi hijau. cantik. Okey. Baik, boleh nampak murid-murid di rumah masih lagi cantik warnanya dan tak lembik. Dan yang ketiga saya memilih nampak macam apa ni, brokoli ni elok je. Segar Okey, lagi segar kan? je. Dia punya warna pun cantik dan bila saya dekatkan hidung saya pun tak berbau. Jadi saya rasa makanan ini masih lagi elok. Baik. Okey. Jadi saya sudah memilih 3 makanan yang elok. Sekarang saya nak pilih 3 lagi makanan yang tidak elok. Baik. Saya nampak pisang ni. Pisang ni sebenarnya sedap dimakan. Tapi bila tengok, alamak kan. Tengok dia punya warna pun dah hitam. Kalau anda murid-murid boleh tengok di rumah, hitam dia punya kulit dan lembik pula bila saya pegang. Jadi saya rasa ini tidak elok ni. Baik. Jadi lagi 2, susu. Saya ni memang meminati susu dan saya tengok susu ni sebab dia berketul-ketul. Jadi pelik semacam. Saya rasa susu ni sudah tidak elok. Tidak boleh diminum lagi. Okey, nampak ya? Baik. Dan yang terakhir saya rasa sayur ni, ini memang sah tak elok ni. Sebab cuba Kenapa, murid-murid tengok di Hakim? rumah, layu kan? Dah tak segar dah. Betul? Lembik semacam kan? Jadi saya rasa sayur ni sudah tidak elok lagi, iaitu layu. Baik cikgu, saya sudah memilih 3 makanan yang elok dan 3 makanan yang tidak elok. Jadi betul ke cikgu pilihan saya? Okey, cikgu dengan cikgu Su akan semak sebab Hakim mewakili murid-murid kat Ya. rumah. Okey, boleh cikgu bergerak? Boleh cikgu, silakan. Okey. Untuk semak kotak pertama, Harapnya betul lah ya. makanan yang tidak rosak. Okey, Hakim memilih brokoli, jambu dan juga apple. Ketiga-tiga jawapan ni Cikgu Su, betul ke tidak? Betul. Betul. Sangat Tepat. sekali. Yeay. Okey, Sebab tahniah. apa? Sebab Tepuk sikit untuk semuanya saya. masih lagi berada dalam keadaan yang asal. Tekstur tak berubah, warna tak berubah. Betul. Masih Rasa cantik. insya-Allah masih sedap, Ya. kan? Dan tak ada bau yang tidak menyenangkan. Baunya masih wangi. Ya, betul. Beri Okey, kedudukan untuk tahniah. Luqman. Tahniah Luqman. Okey cikgu, ada tak ganjaran untuk yang pertama ni? Memandangkan Ada. 3, Okey. Tiga boleh tepat, boleh letak kita 3 bagi stiker. 3 stiker. 3 stiker, saya pilih kuning lah pula. Okey cikgu, Satu. boleh untuk yang bekas kedua. Okey, untuk bekas makanan yang rosak. Makanan yang rosak ada 3. Kita Okey, Ini yang saya pertama. pilih yang Pada kecil. pilihan Yang Luqman. pertama Pisang, cikgu boleh tunjukkan di Luqman. kamera kita. telah memilih pisang. Betul Belah sana, tak Cikgu Cikgu? Suhaila?
Ya, betul. Betul. Okey, dapat okey. satu markah. Satu ganjaran untuk saya. Okey, yang kedua. susu rosak. Betul Cikgu Suhaila? Betul. Betul, tepat. Kat situ pun kita dah nampak perubahan dari segi tekstur susu Betul, tersebut. Susu yang masih elok, kita nampak dia elok je macam Cikgu Syaira tunjukkan. Itu susu yang masih lagi elok. Masih boleh diminum. Manakala yang dipilih oleh Luqman tadi telah berketul dan sedikit berbau. Ya. Okey cikgu, yang terakhir. Yang terakhir adalah sawi ataupun sayur kangkung ni yang telah dipilih oleh Luqman. Betul tak Cikgu Su? Betul. Betul. Yang ini jelas sekali kita lihat dah ada berlaku perubahan dari segi tekstur. Sebab sayur tu dah nampak layu dah. Betul cikgu. Jadi Dah layu kepada dalam murid-murid kita di rumah kalau nampak perubahan kan cikgu kan pada sayur contoh layu bermakna sayur itu sudah tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh dimakan lagi. Okey cikgu, saya letak 6 ganjaran untuk saya. Boleh ke cikgu? Boleh. Sebab dah jawab dengan tepat. Baik. Okey, tahniah, Jadi cikgu, Luqman. saya pun sudah menjawab dengan betul. Sekarang kalau kita nak berehat seketika boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya, Luqman Hakim. Kita ada Cikgu Suhaila, kita ada Cikgu Syairah dan juga juru bahasa kita iaitu Cikgu Nur Haslia. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, untuk segmen ini kita nak belajar tentang memerihalkan makanan rosak. Okey, apa dia memerihalkan tu? Okey, penting untuk murid-murid tahu memerihalkan ni sebenarnya kita nak bagi tahu kat orang bagaimana keadaan makanan yang telah rosak. Ya. Okey. Untuk hari ini cikgu bawakan 6 contoh. Okey, berdasarkan kat buat cikgu ni, ada 6 contoh makanan yang telah rosak dan juga perihal makanan rosak. Okey, yang pertama kita lihat contoh makanan sayur-sayuran. Okey, bila makanan ataupun sayur telah rosak, biasanya sayur akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Ada bau yang ada sedikit busuk. Betul. Okey, yang kedua, sebahagian daunnya biasanya akan bertukar ke kuning-kuningan. Ketiga, sayur layu dan lembik. Ni jelas kelihatan kalau sayur dah rosak kan. Itu paling senang nampak cikgu Paling mudah nak nampak, paling senang nampak. Dan keadaan sayur berair, ada setengahnya juga berlendir. Okey, itu untuk perihal kalau sayur dah rosak. Okey, kita lihat yang kedua. Kita lihat pada contoh makanan yang kedua iaitu ikan. Okey. Ikan bila dah rosak akan bau dia sangat busuk. Betul, cikgu bau setuju. sangat tak menyenangkan. Kalau kita lihat pada gambar ni nampak dia dah berulat. Sebab dah berbau kan. Okey, yang kedua, mata ikan tu pun akan berubah warna. Biasanya mata ikan berubah ke merah-merahan. Bukan tanda dia marah cikgu Bukan tanda ikan tu marah. Okey. Seterusnya warna insang juga bertukar kehitaman dan berulat. Okey, ini boleh dijadikan panduan bila kita nak memilih ikan di pasar juga. Betul cikgu. Bila kita nak beli ikan, kita tengok mata ikan dah merah, lepas tu kita cek, kita periksa insang dah bertukar hitam, jangan beli ikan tu. Bermakna ikan tu telah rosak. Betul. Okay, seterusnya adalah contoh untuk buah-buahan yang telah rosak. Okey. Yang pertama, buah tu akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Yang kedua, berubah warna menjadi kehitaman dan juga menjadi lembik.
Rupanya dah lebam macam contoh buah pisang tadi. Betul. Dan yang terakhir berubah dari segi rasa. Ya. Contoh macam apple, kalau masih segar kita makan rasa manis je. Betul, cikgu, setuju. Tapi bila dah tak elok akan rasa sedikit masam. Dan Setuju. dia ada satu rasa yang kita tak tahu nak jelaskan tapi Betul. rasa tu memang tak sedap. Ya. Okey, kita lihat kepada contoh seterusnya. Roti. Okey, nampak gambar roti ni murid-murid? Okey, roti yang dah rosak akan ditumbuhi dengan kulat. Ada tompok-tompok pada permukaan makanan tu. Pada permukaan roti tu ada tompok-tompok. Yang tu adalah kulat dan juga biasanya roti yang dah rosak ni pun berbau. Ada bau juga. Okey, yang seterusnya yang kelima adalah susu. Susu bila dah rosak baunya Betul. masya-Allah busuk. Ya. Saya pernah cikgu nak minum susu, bila buka Allah terus buang. Busuk kan? Betul. Okey. Warna pun akan berubah keruh, kekuningan. Dan macam contoh tadi yang Luqman dah pilih, Ya. berketul-ketul. Betul, cikgu. Dah berketul-ketul, berbuih. Dan rasa susu ni pun dah bertukar menjadi masam. Ya. Dan yang terakhir sekali, bila kita nak perihalkan, kita nak ceritakan makanan dalam tin yang dah rosak, macam mana? Contoh kita buka tuna, okey, kita tengok ada tompok-tompok. Tompok-tompok putih biasanya kalau Okey. pada makanan tin tu, bermakna dah rosaklah makanan dalam tin dan dia ada bau busuk dan biasanya ada berlendir sekali lah. Ya. Berlendir. Ini makanan yang selalu kita bawa kalau jalan jauh, cikgu kan? Ya. Jadi kalau kita lapar, Camping tengok kan? dahulu. Okey, baik cikgu. Seterusnya? Seterusnya, okey, setakat ni Luqman faham tak apa yang Cikgu Su terangkan? Setakat ni saya faham dengan jelas dan saya boleh membezakan makanan yang segar, yang elok dengan yang tidak elok, cikgu. Okey, bagus. Okey, Cikgu nak uji. Boleh. Luqman mewakili murid-murid di rumah. Okey, murid-murid di rumah pun boleh menjawab bersama dengan Luqman. Ya, bantu saya ya, murid-murid di rumah. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu baca petikan. Nanti Luqman akan pilih gambar yang berkenaan dengan maklumat yang cikgu berikan. Baik, cikgu. Okey, Boleh. pertama, berubah Okey. warna menjadi kehitaman dan lembik. Rupanya menjadi lebam dan berubah rasa. Mungkin cikgu boleh tunjuk di kamera kita. Okey, baik. Yang pertama tadi berubah warna menjadi hitam kehitaman dan juga lembik. Rupanya Rupa menjadi jadi lebam dan berubah rasa. Okey kawan-kawan, jom bantu saya. Jap, Okey. kalau kita lihat ciri ini saya rasa buah apple. Okey. Ah. Macam mana Cikgu Ira? Betul ke? Okey. Okey, kalau ikut petikan ni dia berwarna hitam dan juga lembik. Rupa menjadi lebam dan berubah rasa. Okey. Betul ke cikgu? Betul tak Cikgu Suhaila? Betul. Tepat sekali. Okey. Tepat sekali. Ada ganjaran tak cikgu untuk saya? Ada, mesti Okey. ada. Mesti ada ganjaran. Setiap jawapan yang betul akan dapat ganjaran. Okey, jadi saya yakin penonton kita, murid kita ada juga di kalangan perempuan. Jadi saya pilih warna merah jambu, cikgu. Okey, silakan. Okey, cikgu, seterusnya. Seterusnya, untuk nombor 2, rasanya sedikit masam Okey, ataupun berbau busuk. okey. Dia berbuih-buih atau berketul-ketul. Okey, cikgu boleh tunjukkan di hadapan kamera. Okey, jom kawan-kawan tolong saya. Rasa masam, Apakah ia? berbau busuk dan yang ketiga berbuih atau berketul-ketul. Saya rasa kalau berketul-ketul mesti susu. Jadi betul ke jawapan saya, cikgu? Iaitu sangat susu. tepat. Sangat Rasanya tepat. masam, berbau busuk, berbuih dan juga berketul-ketul. Okey, terima kasih tahniah, cikgu. Luqman. Boleh dapatkan stiker lagi. Okey, ganjaran yang kedua, warna merah jambu. Ini mesti murid perempuan suka ni. Ye, warna kegemaran saya. Warna kegemaran perempuan. Okey, untuk gambar ataupun penyataan yang ketiga, dia terdapat tompok-tompok pada permukaan makanan tersebut dan ada berkulat. Okey, cikgu ulang Terdapat tompok-tompok pada permukaan makanan tersebut dan juga berkulat. Okey, terdapat tompok-tompok dan berkulat. Saya rasa Berkulat. roti. Roti. Sebab saya bila nak makan roti kadang-kadang ada tompok-tompok.
Jadi betul ke cikgu jawapan saya iaitu roti? Sangat tepat. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Boleh ya saya ambil ganjaran yang ketiga? Boleh, silakan Luqman. Okey, saya bab ganjaran cikgu memang takkan lupa. Hari ini kita kumpul. Ya. Apa? Nanti dapat hadiah. Dapat. Okey. Dan petikan yang terakhir, apakah saya berulat, mata saya berubah menjadi kemerah-merahan Okey. dan juga berbau busuk. Apakah saya? Okey. Yang ada mata ikan. Ikan kadang-kadang kita pergi pasar ada yang bermata merah. Jadi saya yakin ikan jawapannya. Betul Cikgu Su? Tepat sekali. Tepat sekali. Okey, jadi Tahniah. saya rasa murid-murid lelaki boleh dah tolong mak kita pergi pasar beli ikan. Boleh Dah boleh pilih tolong ikan pilih yang ikan. bagus kan? Okey, ganjaran yang keempat cikgu ya. Ya, Cara yang tahniah, keempat. Luqman. Tahniah. Okey, baik cikgu. Saya pun sudah menjawab dengan baik persoalan yang diajukan. Sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk segmen ni sebenarnya kita nak uji minda. Okey. Luqman mewakili murid-murid di rumah tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Boleh, cikgu. Iaitu makanan rosak, apakah puncanya? So untuk segmen ini kita akan buat aktiviti uji minda. Cikgu Syairah akan kelolakan aktiviti ini. Silakan Cikgu Ira. Okey, dah bersedia? Sudah, cikgu. Hakim? Okey, soalan pertama. Hakim perlu pilih perkataan yang cikgu sediakan, kemudian masukkan ke dalam ataupun lekatkan pada Teka silang kata. Teka silang kata yang kata. telah disediakan. Okey, boleh cikgu. Soalan ni sangat simple. Okey, pertama. Dah bersedia? Sudah cikgu? Okey. Ahmad sakit perut sebab termakan makanan yang nombor Okey. 1. Saya rasa Ahmad sakit makanan perut sebab termakan makanan yang rosak. rosak. R-O-S-A-K. Rosak cikgu, betul ke jawapannya? Ya, Betul je. tepat sekali. Tepat Sebab bila kita makan makanan yang rosak, yang tak elok untuk dimakan, akan mendatangkan penyakit. Sebab mikroorganisma yang berada di makanan yang rosak tadi akan menyebabkan kita mungkin cerit-berit, Betul. muntah-muntah dan banyak lagi jenis penyakit. Okey. Okey. Memandangkan Hakim telah jawab dengan betul, Hakim pilih nak warna apa? Okey, saya rasa kita ambil warna hijau cikgu boleh ke? Hijau boleh. Okey, hijau tanda segar. Okey, baik. Satu markah untuk saya dan murid-murid di rumah. Okey. Untuk soalan kedua, Hakim dah bersedia dengan Sudah, murid-murid cikgu? kat rumah. Soalannya adalah susu rasanya ... kerana telah rosak. Susu rasanya masam. Masam. Bila rosak, susu akan rasa masam. Jadi, kita letakkan dahulu M dan juga A. Betul ke cikgu jawapannya masam? Tepat Sangat sekali. tepat. Okey. Satu lagi ganjaran untuk Luqman. Baik. Satu lagi Terbaik. ganjaran untuk kita semua. Okey. Soalan nombor 3. Baik. Bakteria juga boleh menyebabkan penyakit. Okey, penyakit. Penyakit apa ya murid-murid di rumah? Cuba bantu saya. Cuba ingat semula apa yang cikgu dah terangkan tadi. Kolera. Terima kasih murid-murid yang membantu saya di studio. Okey. Jadi, O,
K-O. Kemudian L, E, R dan A. Kolera. Okey. Tepat sekali. Nampaknya betul lah Lokman dan mewakili murid-murid di rumah betul-betul menumpukan perhatian pada penerangan cikgu tadi. Okey, tahniah. Tahniah. Soalan nombor 4. Baik. Tompok-tompok pada roti yang telah rosak dikenali sebagai... Okey, tompok pada roti. Tadi kita belajar kulat. Okey, terima kasih kawan-kawan yang membantu saya. Okey, Nombor cikgu. 4 menegak. Nombor 4 cikgu Ya. Okey, di sana. Baik. You bantu saya kawan-kawan. L L. dan yang terakhir A. Kulat. Betul ke cikgu? Sangat tepat. Betul Cikgu Su? Betul. Yeay. Satu lagi ganjaran untuk Lokman. Terima kasih cikgu. Okey, soalan melintang. Tadi Okey. menegak, ini melintang. Soalan nombor 5. Kita hendaklah menyimpan daging di dalam peti ... supaya tahan lebih lama. Okey, peti mesti peti sejuk. Jadi jom kita tengok adakah betul nombor 5 cikgu kan? Ya, Ya, lima nombor Okey, nombor melintang. 5 di mana? Oh ni, baik. S-E, S-E-J... kemudian J dan yang terakhir U. Peti sejuk. Betul ke cikgu? Sangat Sangat tepat. Tahniah. Yeay. Ya. Okey, dah berapa cikgu? 5 ganjaran. Ah, 5 ganjaran ganjaran. untuk saya tepat. Lagi semangat saya hari ini. Baik. Okey, soalan nombor 6. Makanan yang rosak selalunya berbau. Okey, mestilah Makanan yang bau. rosak selalu berbau. Busuk. Bau apa Luqman? Bau busuk cikgu. Bau busuk. Okey, macam Tepat mana je busuk? sekali. B B U S S U U K. K. Bagus. Okey, betul cikgu Betul. Okey, tahniah kepada murid-murid di rumah juga. Okey. Baik. Dapat lagi satu Dapat ganjaran. 6 ganjaran. 6 Hey. ganjaran. Saya rasa saya semangat sebab murid-murid di rumah pun bantu saya cikgu. Ya, sama-sama Tahniah. belajar ini kan. Okey. Ya. Okey, soalan nombor 7. Okey. 7 melintang. Semasa membeli ikan di pasar, kita hendaklah membeli ikan yang... Okey. Semasa membeli ikan di pasar, kita hendaklah Membeli memilih ikan atau yang membeli ikan yang Segar. segar. Okey, Okey. macam mana je segar? S E S-E-G kemudian kita tambah G di tengah A-R. A-R. Segar. Tepat Sangat sekali. tepat. Yeah. Tahniah. Bila nak Ganjaran beli yang makanan, ketujuh. pastikan makanan masih lagi segar. Betul cikgu. Barulah kita tak sakit cikgu kan? Ya, betul. Dan soalan terakhir. Yang ni Aiman mesti... Luqman mesti boleh jawab dengan tepat. Yeah. Okey, soalan nombor 8. Bakteria baik boleh menghasilkan ... B kompleks dan vitamin K. Okey, bakteria baik dia akan menghasilkan vitamin. Jadi jom murid-murid bantu saya. Yang pertama V, kita ada I, kemudian kita tambah yang ketiga T, T, kemudian A, A, kita ada M dan selepas M kita tambah I. Jadilah vitamin. Tahniah. Yeay, tepuk sikit. Tahniah untuk Aiman dan juga murid-murid di rumah. Ya. Okey. Okey. Seterusnya. Seterusnya cikgu. Okey. Sebagai rumusan kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu tajuk makanan rosak, apakah puncanya? Okey, yang pertama sekali, murid-murid di rumah perlu ingat 4 ciri utama yang mana boleh membantu kita mengenal pasti makanan itu dah rosak ataupun tidak. Okey, boleh Lokman tolong sebutkan. Yang pertama tadi, apa dia? Bau? Bau tidak menyenangkan cikgu. Ya, bagus. Ya. Tepat sekali. Yang Yang kedua, kedua, apa yang berubah? Tekstur cikgu. Teksture. Very Okey. good. Yang ketiga, apa lagi yang berubah? Iaitu dia punya warna cikgu. Warna. Betul, tepat Betul. sekali. Dan yang terakhir, apa Yang terakhir yang berubah? ialah
iaitu berbau busuk. Busuk dah sebut. Rasa. Rasanya, dari cikgu. segi rasa. Ya, Ya, betul. betul, cikgu. 4 ciri ni, murid-murid perlu ingat bagi kita mengenal pasti sama ada makanan tu masih elok ataupun dah rosak. Okey, yang kedua dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang kita belajar adalah apakah punca makanan rosak? Disebabkan oleh apa, Luqman? Iaitu yang pertama kulat. Betul Ya, ke cikgu? betul. Dan yang kedua bakteria. Ya, kulat dan bakteria adalah mikroorganisma yang bertindak merosakkan makanan, terutamanya makanan yang terdedah dan juga minuman yang terdedah. Dan yang terakhir sekali tadi, kita belajar bagaimana kita nak memerihalkan makanan yang telah rosak. Kenapa kita nak tahu macam mana nak memerihalkan makanan telah rosak? Sebab bila orang tanya makanan ni masih elok ke tak? Kita boleh terangkan pada orang. Kalau kata makanan tu dah rosak, contohnya susu. Kita boleh bagi tahu ni bau dia dah busuk. Betul. Okey, dah berketul-ketul. Rasa dia mesti dah jadi masam. Jadi bila murid-murid boleh memerihalkan secara tidak langsung, murid-murid telah mengaplikasikan pengetahuan yang pertama tadi iaitu ciri-ciri makanan rosak. Ya, okey cikgu. Saya rasa murid-murid di rumah akan dapat membezakan makanan yang rosak dan makanan yang baik. Okey cikgu, bagaimana cikgu menilai prestasi saya hari ini? Cuba kita tunjukkan dulu papan ganjaran markah untuk Luqman hari ini. Okey, kalau kita lihat pada semua aktiviti 1 dapat dijawab dengan tepat sekali. Tepuk sikit untuk kita semua. Nampaknya hari ini Luqman mewakili murid-murid kita di rumah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Menunjukkan prestasi yang positif. Teruskan usaha ini dan juga teruskan prestasi yang baik ini. Terima kasih cikgu atas ganjaran. Dan cikgu, di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Kita boleh dapatkan daripada untuk latihan pengukuhan kita boleh dapatkan daripada Sumberku KPM. Jadi kepada murid-murid, jom kita pergi ke Sumberku untuk kita dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Cikgu Suhaila, terima kasih kepada Cikgu Syairah dan juga juru bahasa Cikgu Nur Haslia kerana sudi bersama dengan kita hari ini, dan kepada murid-murid, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.